وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang berusaha mengurusi Masjid Al-Hashimiyah serta ahli jawatan kuasa, imam-imam, ustaz-ustaz, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertamanya marilah kita merafa'kan syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan taufik dan hidayah, inayah dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita dapat bertemu di dalam sesi pengajian tasawuf melalui kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Hidayah, ia petunjuk, ia bimbingan, panduan bagi orang-orang yang sedang berada di dalam perjalanan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali walid dunya illa karakib istazalla tahta asy-syajarah thumma raha fatarakaha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, "Tidaklah aku dan dunia ini," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "illa karakib," melainkan seperti orang yang sedang berada di dalam perjalanan. Ya, orang yang berkenderaan, ya, di dalam perjalanan, ya, seperti seorang musafir. Seorang musafir apabila safar, perjalanan itu jauh dan panjang, sudah tentu disentuh oleh kepenatan dan keletihan. Lalu musafir itu tadi istazalla tahta syajarah, mengambil teduhan seketika di bawah sepohon pokok, berteduh, thumma raha, kemudian mengambil kerehatan, fatarakaha, lalu setelah mana kerehatan diambil, ya, stamina baru telah diperolehi, lalu pohon tersebut ditinggalkan kerana perjalanan masih jauh, ya, perjalanan masih panjang. Maka begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kehidupan di dunia ini. Hanya dunia ini adalah salah satu daripada tempat persinggahan musafir, dalam sebuah perjalanan yang panjang, sebuah perjalanan yang jauh. Antara tempat persinggahan musafir itu nama dia ialah dunia. Kemudian Rasulullah menggambarkan perhentian ini perhentian yang seketika. Tidak lama perhentian ini. Rasulullah hanya menggambarkan rehat ia seketika di bawah sepohon pokok. Berapa lama sangatlah kita mampu rehat bawah pokok? Nak lama-lama? Tak. Rasulullah tidak menggambarkan dunia ini rehat di sebuah istana misalnya, di sebuah banglo yang mewah misalnya. Kalau Rasulullah gambarkan begitu, bolehlah lama sikit, ada kolam renang dan sebagainya. Ini tidak, bawa pokok aja. Itu kan dia betul-betul macam seorang petani, ia mengambil kerehatan seketika,
ia untuk memulihkan kepenatan untuk bekerja seterusnya. Rehat bawah pokok sekejap, ya. Jadikannya Rasulullah yang menggambarkannya begitu singkat dunia ini. Kerana dia bukan destinasi, dia tempat persinggahan. Kerana apa? Perjalanan seterusnya kita akan singgah pula nanti di alam barzakh. Berikutnya kita akan singgah pula di mahsyar. Kita singgah pula nanti di mizan. Ia lalu dihisab ia segala amalan kita, ditimbang segala amalan kita. Kemudian ia lalu ia atas titian siratal mustaqim. Setelah itu barulah ia adanya destinasi, baru sampai ke destinasi. Dan ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, manusia ada dua kelompok. Masing-masing ia akan sampai ke destinasi masing-masing. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fariqum fil jannah, nanti satu kumpulan berakhirnya perjalanan destinasinya ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, masukkan kami sebahagian daripada ahli syurgamu ya Rabb, amin. Kemudian nanti satu kumpulan lagi, ia berakhirnya perjalanannya ialah wa fariqum fis sa'ir, dan satu kumpulan lagi ialah sampai pula ke destinasinya, memasuki kekal pula di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yaza billahi min zalik ya Rabb, kami mohon berlindung kepadamu ya Rabb daripada sa'irmu, daripada nerakamu ya Rabbal Alamin, amin. Baik, perjalanan yang panjang yang jauh ini, Allahu Akbar, ya, sudah tentu kita memerlukan kepada hidayah, kepada petunjuk. Penunjuk arah mesti kena ada. Kita tak tahu bagaimana barzakh lepas ini. Tak tahu kita bagaimana pula mahsyar. Yang boleh cerita benda ini ialah Allah dan Rasul. Dan yang pandai menganalisa susun, ya, apa yang diperkatakan oleh Allah dan Rasul ialah para ulama kita. Maka ulama kita hujjatul Islam, hujjah, ya, ulama besar kita, ya, hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali telah menyediakan kepada kita modul, ya, untuk kita nak berjalan itu. Apakah modul, ya, step, ya, untuk kita melangkah, ya, satu langkah ke satu langkah sehinggalah kita sampai ke destinasi. Kemudian pula, ya, diterjemah dan diulas pula, disyarah pula oleh ulama besar Nusantara kita, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Sebab itu kita kena pegang ulama yang reti Quran hadis ni. Yang boleh analisa Quran dan hadis ni ulama kita, ya, ulama yang dikurniakan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu disusun modulnya untuk kita, lalu kita baca modul mereka. Lalu ini dia hidayatus sadikin, hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang sedang berada di dalam perjalanan yang boleh menyampaikan ke destinasi, yakni syurga Allah Ta'ala. Hanya satu jalan saja, iaitu fi suluki maslakil muttaqin, ialah jalan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, masukkan kami sebahagian daripada al-muttaqin ini ya Rabb, menjadi syarat yang layak untuk kami memasuki syurgamu ya Rabbal Alamin. Baik, mana dia step perjalanan itu? Maka takwa itu dihuraikan oleh, ya, hujjatul Islam, ya, asasnya dua. Yang pertama ialah fi'lut ta'ah, lakukan ketaatan. Yang kedua tarkul ma'asiyah, tinggalkan maksiat. Itu takwa. Kemudian taat itu pula terbahagi kepada dua. Ada taat zahir, ada taat batin.
Dan kemudian maksiat itu pula ada dua pula bahagiannya, maksiat zahir dan maksiat batin. Maka di sini ada 4 bab. Ya, di sini merupakan inti ya kepada perbahasan ya kitab Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin. Kita masih berada pada takwa yang zahir ataupun taat yang zahir. Taat yang luar dahulu. Tapi tasawuf begitu. Dia bukan tasawuf ni tiba-tiba batin dah. Cerita yang zahir dahulu. Istiqamah kita dengan taat yang zahir, kemudian sikit demi sikit ia merawat batin. Sehingga kan ya 4 ni kan ya package 4. Taat zahir, taat batin, tinggalkan maksiat zahir, tinggalkan maksiat batin. Maka inilah dia takwa, inilah dia hudan yang disebut dalam muqaddimah dahulu. Sebab itu kena bertambah setiap hari kan. Ini yang riwayat ya hadis yang ya disenaraikan oleh Imam Ghazali ya dalam ya banyak perbahasan dia ya dalam Kitabul Ilmi, mesti kena capai ya takwa ini. Ya, ini yang disebut manizdada ilma, sesiapa yang bertambah ilmu dia, walam yazdad hudan, tapi tak bertambah hidayah. Mana di hidayah? Taat zahir, taat batin. Ya, hidayah hudan di situ seerti dengan makna tuqan, takwa. Man izdada ilma, sesiapa yang bertambah ilmu, walam yazdad hudan, tapi tak bertambah hidayah. Taat tak bertambah, meninggalkan maksiat tak ada, tak berlaku. Dia mesti bertambah. Ya, hari-hari mesti tambah taat zahir kita, taat batin kita. Hari-hari mesti berkurangan maksiat kita, ya, maksiat zahir, maksiat batin. Ini dia hudan, ini dia tuqan. Kalau siapa yang bertambah ilmu tapi tak bertambah hidayah, taat tak bertambah, maksiat pun ia tidak dihindari, ini yang disebut lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang sebegini rupa tidak bertambah melainkan tambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyazabillah, kita nak balik kaum ibu, kita nak balik bertemu Allah taala, tiba-tiba kita bertambah jauh daripada Allah taala. Berat itu, ya. Biar bertambah sarikan, ya, bertambah hampir ya taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya masukkan kami ya Rabb ya di kalangan orang yang bertambah ilmu dan bertambah pula hidayah dan takwa. Baik, mana dia taat yang zahir? Ini dia. Kita telah sampai faslun fi adabil ghusli. Ya, situ. Ya, saya tanda di situ, Betul. Ya. Bulan 10. Makna bulan sudah kita tak bertemu, ya. Betul lah, pasal PKP. B ke berapa, ya, kita pun dah, ya, dah pening-pening. B lah kejap, ya, D lah kejap, ya, B, ya, B, PKP B, ya. Jadi bulan 11 kita tak bertemu, ini sekarang bulan 12 pula kita bertemu. Mudah-mudahan ya kita kan ya kita risau juga kitab tebal-tebal ni. Ya Rab, ya bagi kami habis kitab ni ya Rab, ya. Biar kitab habis dulu, jangan kita habis dulu. Jadikan ya pasti kita nak beramal. Ya, biar kitab habis dulu. Ya, mudah-mudahan Allah Taala bagi kekuatan kita menyelesaikan kitab kita ini. Boleh kita beramal. Ya. Baru kan ya boleh cerita tasawuf. Ya, bagaimana susunan ya begitu kemah ya para ulama kita. Faham ilmu dia orang tu. Dia orang faham ilmu dia orang tu kan begitu, ya begitu kemas, ya. Begitu baik ya faham Quran dan faham hadis mereka itu, ya, merangkumi ya Quran, hadis, ijma', qiyas. Itu kan adunan tersebut dia telah sediakan kita modul. Kita ikut modul ulama kita. Mana dia? Ya, susunan dia. Susunan takwa itu faslun fi adabil ghusli. Ini suatu fasal pada menyatakan adab mandi. Ya, mandi di sini ialah nak cerita mandi hadas besar. Hari itu kan susunan dia bagaimana? Ya, susunan bab pertama akidah mesti selesai. Akidah mesti selesai dulu. Kerana akidah disitulah tempat tujunya takwa.
Tempat tuju takwa kita ialah Allah. Jadikan dimulakan dengan akidah. Selesai itu baru kita masuk taat zahir. Taat zahir dimulakan dengan apa hari itu? Mula dengan bangun tidur. Apa zikir yang perlu dilakukan bangun tidur? Apa yang perlu kita buat kan sehingga masuk bilik air? Okey, sekarang kan tiba-tiba kita malam tadi bersama dengan isteri. Ataupun ia bujang lagi, tapi mimpi pula malam tu. Jadi mana dia adab? Ini adab. Kita tahu kan ini yang membezakan pembahagian fiqh dengan tasawuf. Tasawuf telah melihat adab. Adab ni apa adab? Adab ini kan ini yang ulama sebutkan dalam perbahasan mereka. Adab ni apa? Kita tidak membeza-bezakan dua perintah dan tidak membeza-bezakan dua larangan. Dalam Islam ada dua perintah. Satu perintah wajib, yang kedua perintah sunat. Kita tidak beza-bezakan. Yang wajib buat, yang sunat buat. Sebagaimana juga larangan, tidak dibeza-bezakan dua larangan. Larangan haram dengan larangan makruh. Wajib perintah, sunat pun perintah. Cuma kualiti perintah itu saja yang berbeza. Haram adalah larangan, makruh larangan juga. Cuma beza kualiti larangan. Jadi kan kalau ni dua perintah, dua larangan ini tidak dibeza-bezakan. Yang perintah buat, wajib buat, sunat buat. Yang larangan haram tinggal, makruh tinggal. Maka kan bila kita lakukan, maka akan timbul adab. Cantik, dia kemas. Sebab itu kan ini tasawuf, mengamalkan syariat sehingga sampai ke maqam ihsan. Maqam ihsan ni apa? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Kalian mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala macam kalian melihat Allah. Melihat dengan mata hati. Kita kan cubakan satu kita sebagai contoh lah. Tuanku kan panggil kita kan untuk menghadap. Macam mana persiapan kita nak menghadap tuanku? Ini nak dapat datuk dalam misalan dia. Macam mana? Adakah kita hadir itu kita hak yang wajib je kita ambil? Hak yang wajib apa? Menutup aurat je lah kata dia. Menutup aurat je lah kan. Pakai baju lebih kurang, pakai pakai pelekat, pakai kasut kan. Ambil yang wajib je. Adakah kita ambil yang wajib aja? Tidak. Habis semua kita akan ambil. Yang wajib sampai yang sunat-sunat dia. Maknakan baju Melayu mesti cantik, baru. Kasut mesti kilat. Di sinilah mengambil wajib dan sunat ini, di situ baru nampak adab. Nampak? Kita lihat saja kan dia punya pembinaan tajuk tu kan faslun fi adabil ghusli, adab. Kerana adab dia menimbulkan kecantikan. Begitu kita mengadap, kita bukan mengadap tuanku sultan. Kita menghadap Malikal Mulk, raja bagi segala raja. Tiba-tiba cerai je menghadap kan Yang wajib je, yang sunat tak buat. Tak cantik. Tak nampak cantik. Sebab itu kan faslun fi adab, menyatakan adab al-ghusli, adab mandi. Baik. Jam kita tu lewat nanti kan kalau macam itu saya boleh lambat habis tu baik. Baik, kita lihat adab. Bila sebuah adab, nanti kan dalam ini kan dirangkum sekali tu. Yang wajib, yang sunat kena buat. Yang haram, yang makruh kena tinggal. Dirangkum sekali tu.
Ya, dipackage sekali, barulah nampak adab. Baru dia cantik. Baik. Maka apabila engkau kedatangan janabah daripada mimpi atau jima, itu sebab janabah. Ya, sebab kita berhadas besar ialah sebab mimpi. Ya. Ini bagi mimpi ataupun jima, ia bagi mereka yang telah berkahwin, yang telah bernikah. Ataupun haid, ini ia khusus ia kepada perempuan. Ataupun nifas ataupun wiladah. Ya, ini kan ia perbahasan, ia diperhalusi dalam fiqh. Sebab itu fiqh kena ngaji. Dia akan halusi. Ya, perbahasan ini. Maka ambil olehmu bijana, mana bekas, ia bijana air kepada tempat mandi. Ambil dulu bekas air. Ya, kepada tempat mandi, dalam bilik air kita. Dan basuh ia olehmu akan kedua tanganmu 3 kali. Nampak? Basuh tangan dahulu. Ini wajib ke? Tak. Tapi dia tak sebut dah tu. Baru nampak adab. Bila buat ikut urutan tu, baru nampak adab. Baru nampak adab dia. Basuh ia tanganmu 3 kali. Dan hilangkan olehmu yang cemar-cemar yang ada di atas badanmu. Kalau ada cemar-cemar, benda-benda kotor, sama ada cemar itu kan benda yang benda yang jijik ataupun najis. Ataupun najis wajib, wajib buang. Kalau kan benda yang cemar-cemar, sunat kita kena buang. Bersihkan dahulu badan kita. Mana bersabun dulu, istilah dia. Yang di atas badanmu, kemudian engkau ambil air semayang seperti kaifiat yang dahulu. Ambil. Macam mana cara ambil uduk hari tu kan? Macam mana kita dah buat dah? Masukkan dia kumur-kumur apa doa dia, masuk air dalam hidung apa doa dia. Itu kemar tu, Allahu akbar. Itu kan kita kena amalkan sekali, insya-Allah. Itu yang Imam Ghazali buat kesimpulan, siapa yang mengambil wudu sebagaimana yang cara yang telah disebut sebelum ini, maka kan seolah-olah dia menyucikan seluruh badannya. Suci seluruh badan dia dan gugur segala dosa-dosa dia. Ini disebut oleh Imam Ghazali sebelum ini. Ikut kaifiat dahulu, sekurang-kurangnya sekali. Kalau yang dulu tu lama tu ustaz, itu setengah jam baru habis. Itu kalau sekali-sekali buat. Sekali-sekali buat, memanglah begitu. Tapi kalau dah selalu, dia lancar je benda tu. Dia laju boleh buat. Paling kurang sekali buat. Kerana setiap sesuatu tu ada zakat dia. Zakat ilmu ni kena amal walaupun sekali. Kena bayar zakat ilmu tu walaupun sekali kita amalkan. Maka apabila selesai engkau daripada mengambil air sembahyang itu, ambil wuduk dahulu, maka tuangkan olehmu akan air ke atas kepalamu, kepala dahulu 3 kali, serta engkau berniat mengangkat janabah. Masa itu niat nawaitu rafa'al janabah ataupun nawaitu rafa'al hadasil akbar. Kalau hadas akbar itu lagi umum. Masuklah sama ada mimpi ke, jima ke, haid ke, nifas ke, wiladah ke, dia adalah termasuk dalam hadas besar. Itu lagi lagi selamat. Menggunakan perkataan nawaitu raf'al hadasil akbar. Sahaja aku yang mengangkat hadas besar. Kemudian maka tuangkan olehmu akan air itu ke atas pihak kanan. Ke pihak kanan. Ini kan ia kesusunan itu kemas itu. Nampak adab dia. Atas kepala, niat, kemudian kanan dahulu. 3 kali. Maka ke atas pihak kiri 3 kali, kemudian kiri pula 3 kali, dan hendaklah engkau gosok hadapan badanmu dan belakangmu. Jangan curah air banyak-banyak.
dah curah tu kena gosok. Mana gosok itu mana meratai. Ya, kita ratakan air tersebut di seluruh badan. Ya, kita kena minimalkan air. Ya, semungkin boleh. Ya, kerana kannya banyak penggunaan air akhirnya akan mewarisi was-was. Dia akan mewarisi was-was. Ya. Dan dia akan menjadi tabiat hidup kita pun akan menjadi boros. Ini kan teringat masa Pak Teh kan. Ya, Pak Teh ni kan kemas ya. Pak Teh, ini Pak Teh Keruh ya. Ya, Tuan Guru Haji Abdul Latif. Ya, ada seorang sahabat ditanya. Ya, Pak Teh katanya, macam mana cara kita ni nak berjimat katanya. Saya ni kan gaji banyak pun habis apa itu katanya. Tapi kan Pak Teh jawab bagaimana? Jimatkan air semasa mengambil wuduk kata dia. Ya, begitu jugalah mandi hadas besar begitu juga jimatkan air kata dia. Kerana apa? Bila kita kan benda yang hari-hari setiap sekurang-kurang 5 waktu, kalau kita boleh berjimat di situ, maka terlatih diri kita dengan jimat. InsyaAllah dalam urusan kehidupan akan ikut kita berjimat cermat. Ke situ jawapan Pak Teh. Ya, dia suruh pastikan semungkin boleh. Ini yang Rasulullah sebut, wa in kunta fi ma'in jarin, sekalipun kalian berada pada air yang mengalir. Sekalipun kalian duduk di latar, air mengalir. Air banyak, air terjun, mandi je lah banyak-banyak. Tak, sekalipun kalian berada pada air mengalir, hendaklah kalian minimalkan berjimat cermat dalam menggunakan air. Kerana apa? Kerana kan dia akan menjadi tabiat diri akhirnya. Boros. Akhirnya dia akan boros benda-benda yang lain. Dia macam itu. Ya. Itu kaedah. Kemudian apa lagi? Dan hendaklah engkau selat-selati segala rambutan. Ya, manakan rambutan ni kan ini bukan buah rambutan. Ya. Sorry, rambutmu bukan sorry, saya silap baca. Engkau selati selat-selati segala rambutmu. Silap baca. Rambutmu selat-selati. Pasal tadi kan kita dah jirus bahagian kepala. Masa niat tadi. Gosok ratakan supaya kan kita jimat menggunakan air. Jangan curah. Dan engkau sampaikan air itu kepada segala lipatan badanmu. Yang berlipat-lipat lah. Ketiak kita. Mana juga bahagian lipatan. Kalau orang gemuk lagi banyak lipat-lipat dia. Perut dia pun berlipat dia. Itu kan jaga tu. Kalau badan berisi, lagi banyak lipatannya. Dan segala tempat tumbuh rambutmu, sama ada jarang ataupun tebal. Dalam isu kan tempat tumbuh rambut, misalnya jambang kita kan kita jambang kita tebal. Tebal pun kena masuk air. Kalau wuduk tak perlu kan. Tapi kalau mandi wajib kena sampai. Tak kira tebal ataupun nipis, semua kena sampai. Dan pelihara olehmu daripada engkau menyentuh zakarmu. Jadi kan kita kena pelihara, jangan sentuh dah bahagian kemaluan. Kerana kita dah ambil wuduk tadi. Kita dah ambil wuduk dalam mula-mula tadi. Itu kita kena jagalah. Kita pakai tuala kan, jangan boling. Maknakan malaikat rahmat dia lari. Sebab itu tutup guru kan diingat benar kan korang jangan, kita kata dia mengaji ilmu ni, malaikat kena bersama kita. Jangan bagi malaikat lari daripada kita. Banyak selawat, banyak baca Quran, mandi jaga, aurat kena jaga. Pakai kain basahan. Jadi kan nak sentuh bahagian kemaluan kita, sentuh dengan kain basahan kita je lah. Sentuh dengan kain basahan kalau perlu untuk disentuh kerana kita telah berwuduk tadi. Menyentuh zakarmu pada ketika mandi, kemudian daripada mengambil air semayang itu. Tadi kita dah ambil air wuduk tadi dah. Maka jika tersentuh, misal tak boleh juga kan, tak boleh nak kawal, tersentuh juga. Tersentuh tanganmu akan zakarmu itu,
maka kembali engkau mengambil air semayang. Kena ambil semayang balik kerana wuduk batal. Baik. Dan ketahui olehmu bahawasanya yang tersebut di dalam kaifiat mandi itu, nampak disebut juga di akhirnya oleh Syekh Abdul Samad. Kaifiat mandi tadi tu, bermula daripada kita basuh tangan tadi, kemudian diikuti buang yang cemar-cemar, sehinggalah kita mengambil air semayang tadi, ikut itu flow itu ikut ulama kita susun kemah tu. Ulama kita susun itu kemah tu. Ulama yang beramal, ulama yang dikurniakan hidayah. Sebab itu barakah. Kitab-kitab mereka ini dikurniakan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ratusan tahun kitab dah diamalkan oleh generasi silam kita. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali ataupun di muqaddimah kitab hari itu. Ini antara amalan yang mujarrab, yang telah dicuba. Maka ternyata bagi mereka yang mencuba, yang mengamalkannya, memberi bekas kepada diri. Memang memberi bekas. Ana selalu sebutkan mengaji juga banyak mengaji. Alhamdulillah lah. Bukannya ini nikmat Allah Taala lah. Allah Taala bagi mengaji banyak ni. Pondok mengaji, universiti mengaji, orang ambil master, kita ambil master juga. Tapi kan kitab Hidayatus Salikin ni kan kitab yang berada di jantung saya. Itu saja. Hidayatus Salikin ini kitab yang berada di jantung. Kitab yang paling banyak saya baca sebenarnya di masjid-masjid dan surau-surau. Sangat memberi kesan. Amalkan. Jarribha. Jarribha. Cuba amalkannya. Nescaya kalian akan mendapat natijahnya daripada beramal. Kerana kan kitab waliyun min awliyaillah. Orang yang dah sampai. Lain ilmu kalau sekadar teori je baru kan belum amal lagi, dia tak ada apa lagi. Sekarang banyak kan ilmu tu bersifat teori. Ulama kita ni kan dia bukan teori, dia dah amal lah. Dan dah sampai kepada natijah amal itu. Sebab itu barakah ilmu mereka. Ilmu mereka dikurniakan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan makbul, diterima. Bagaimana orang nak menyanggah dia? Tak mampu untuk disanggahi, insya-Allah. Kalau kita lihatkan sejarah kitab-kitab Imam Ghazali ni kan macam-macam yang bakar lah apa semua sebagainya kan akhirnya kan Allah Taala terus kekalkan. Ini kan apabila ilmu itu kan dia dah sampai ke peringkat amal sudah. Bukan lagi ilmu bersifat teori, nyembang, labun, berhujah sana, berhujah sini. Akhirnya hati menjadi keras. Dia bukan ilmu labun lagi. Ini dia kan ilmu, ia telah sampai kepada peringkat amal. Dan amal itu telah membuahkan. Ini nanti kita akan mengaji peringkat at-takhalli, at-tahalli, at-tajalli. Mereka ni dah sampai ke peringkat at-tajalli dah. Manakah dia telah membersihkan jiwa, kemudian dihiasi pula kan dengan amal, dan Allah Ta'ala dah singkap pula untuk mereka ini at-tajalli. Ini kan peringkat tasawuf yang disusun oleh ulama kita yang begitu kemah dan rapi. Kemudian di akhir ni kan disebut juga, dan ketahui olehmu bahawasanya yang tersebut di dalam kaifiat mandi itu di dalamnya fardu dan ada di dalamnya sunat. Ada fardu, ada sunat. Yang aku sebut tadi tu ada fardu, ada sunat. Kata Syekh Abdul Samad. Di sinilah kita sebut tadi kan, di sini timbul adab apabila tidak membezakan antara perintah fardu dan perintah sunat. Dua-dua buat. Inilah dia ihsan. Ini beramal sampai ke maqam ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau tak dapat maqam yang pertama, maqam musyahadah, maka dapatkan maqam yang kedua, fa innahu yarak. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu melihat kamu. Ini nama dia maqam muraqabah.
merasai diri dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, baru ada manis tau. Barulah solat kita tu kan, dia solat yang ada rasa. Bukan sekadar solat hanya aktiviti luaran. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, hati kosong tak ke mana-mana. Ini kan solat yang tidak ada rasa. Solat yang tak berjaya. Ya, sebab itu Imam Ghazali kan, ya, khusyuk itu dimenjadikan syarat. Kerana kan asas dia apa? Ayat Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjaya orang beriman. Apakah sifat orang beriman yang berjaya? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang khusyuk dalam salatnya. Imam Ghazali kata apa? Mafhum mukhalafah dia, mafhum sebalik dia. Orang yang berjaya siapa tadi? Orang mukmin yang berjaya tadi siapa? Yang khusyuk dalam salat. Sebaliknya apa? Kalau tak khusyuk, jawapan dia tak berjaya, gagal. Sebab itu kan dia, tapi kan dia fiqh dia tidaklah menjadikan syarat khusyuk tu. Kalau fiqh mensyaratkan khusyuk, kita takbir aja kau ibu, Allahu Akbar, teringat dia periuk nasi tadi kan, udah batal pula, angkat lagi takbir, sudah tak selesai semayang. Tak apa, ya kita ambil yang hak fiqh itu, dan ya ruwaida, ya maknakan ya sikit, ya kita kena dapatkan khusyuk itu. Jelas itu. Sesungguhnya berjaya orang beriman, syarat jaya khusyuk dalam solat. Kalau tak khusyuk, sebaliknya tak berjaya. Bila tak berjaya, gagal. Jadi kita nak jadi orang gagal. Kita tak nak ia jadi orang gagal. Sebab itu kita kena capai sebenarnya. Ya, kita kena capai sebenarnya, sehinggalah makna khusyuk ada manis. Ya, ada manis dalam kita melakukan ibadah. Disitulah dia, ya, ada rasa, itulah dia, ya, maqam ihsan, ya, telah kita hiasi, ya, diri kita, ya, di dalam melakukan taat. Ada rasa menghadap tu ada rasa, ia tidak kosong. Ya, ini kan yang sebelum ini kita kan dia sebut, ya, yang selalu kan dia diriwayatkan, ya, perkataan ini oleh Imam Ghazali, man tafaqqaha, sesiapa yang sekadar berfiqh, ya, maknakan dia sekadar ilmu yang bersifat empirical, ilmu zahir saja, wala yatasawwaf, dia tidak mau meningkatkan amalan dia sampai ke makam ihsan, makam tasawuf ini, apa yang akan berlaku? Tafassaqa, ya, akhirnya kan ya, perbuatan dia tu perbuatan yang nakal, yang boleh membawa kepada kefasikan. Kerana beramai jenis apa? Ambil wajib je, kemudian cabut, ya. Dia kan nampak, ya. Dia begitu kan, ya. Tak nampak adab dia. Wa man tasawwafa, siapa yang bertasawuf, wala yatafaqqah, tapi dia tidak melalui pintu ilmu zahir, ini tak boleh. Kena ambil ngaji akidah, ngaji fiqh, mesti lalui pintu zahir, kemudian satu langkah, ya. Memang ya, khusyuk ia bukan syarat, ya, sah ia bagi salat, ya. Di sisi fiqh itu kan peringkat awal. Takkanlah sampai tua kita semayang tak khusyuk, gagal lah. Sebab itu kan naikkan. Kantong dah bunyi dah. Ya, maknakan kita naikkan, ya. Ya, solat kita itu kan, ya, kualitinya mesti kita tingkatkan. Ya. Kalau hanya sekadar, ya, bertasawuf tapi tanpa berfiqh, tazandaqa, dia menjadi zindik, dia menghampiri pintu kekufuran. Itu bahaya. Ini ada yang tasawuf aja kan, ya, korang ni kulit syekh dia, kami isi. Itu jangan main kulit isi, dua-dua kita nak. Ya, kulit kita nak, isi pun kita nak. Ya, ini ada, ya, korang ni ilmu kulit je, kami isi je dia. Dah, kulit nak, isi pun nak juga. Ya,
Dua-dua. Kerana apa? Wa man jama'a bainahuma, sesiapa yang menggabungkan antara fiqh dan tasawuf ini, barulah tahaqqaqa, baru tahqiq ilmu dia. Baru kemah. Baru tahqiq ilmu dia. Jadi sebab itu kan dijelaskan sini apa yang aku nyatakan tadi termasuk yang fardu dan yang sunat. Dan fardu mandi itu dua. Kalau korang jenis yang nak fardu aja, bukanlah banyak benar. Dua je. Tepi sungai terjun naik atas selesai. Dia gitu aja. Dua aja. Mana dia? Niat. Kedua, membasuh sekalian badan. Kalau itu saja tak nampak adab, tak nampak kita berdepan masa amal itu, masa kita beramal itu tidak nampak kita sedang berhadapan dengan Rabbul Jalil. Kita mesti ada rasa amal itu. Inilah yang ingin dibawa oleh tasawuf sehingga ada rasa itu. Dua je kalau nak fardu. Adapun yang lain daripada dua ini yang dinyatakan tadi, maka iaitu sunat juga, tetapi sayugianya bagi orang yang menjalani akhirat. Ini dia. Tasawuf jalan nak balik, jalan nak pulang, jalan untuk menuju ke akhirat, bahawa mengetahui akan segala yang sunat pada segala ibadah itu serta mengerjakan dia. Buat dua-dua, barulah timbul adab, barulah kan cantik amal kita itu. Jadi cukup mandi je lah kot malam ni. Lepas ni insya-Allah kita lanjutkan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dapat memberi manfaat. Saya secara peribadi bacalah kitab ni baca kita mengaji, baca kita mengaji insya-Allah. Dia perlu, ilmu perlu talaki, ambil daripada guru kita, guru kepada guru. Ini sanad ini dijaga oleh para ulama kita. Sanad faham ilmu, nak faham mesti kan dia melalui guru. Tapi kan jikalau sekiranya kan saya memberikan metod dan berbagai tadi kan itu memandu untuk baca seterusnya. Sebab kita bertemu sebulan sekali, ini pun dah 2 bulan sekali. Entah bulan depan, entah mari apa pula, kita pun tak tahu. Minta Allah Ta'ala segera angkat musibah dan ujian ini daripada kita sesegera mungkin. Jadi cukup kita sekadar itu, insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita pergi kepada perbincangan faslun fi adabit tayammum, insya-Allah. Al-Hashimiyah hari ini 23 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا منا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.